السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sidang jemaah sekalian, pada pagi Jumaat ini kita akan melanjutkan keterangan ayat selepas 60, iaitu kita akan memasuki ayat yang ke-61 di dalam nota yang bercetak berada pada muka surat nombor 79, manakala dalam slide soft copy dia berada pada slide yang ke-147. Slide nombor 157. Baik, ayat 61 ini adalah ayat yang Allah memberikan jawapan jika ayat yang sebelum ini kita mengetahui bahawa Allah memberikan pesanan, Allah mengingatkan kepada kita bahawasanya syaitan itu yang menjadi musuh yang nyata, tidaklah boleh kita jadikan ia sebagai sembahan. Maknanya ayat 60 mengandungi perintah yang berbentuk larangan menyembah syaitan. Allah juga memberikan justifikasi bahawa kenapa tidak boleh menyembah syaitan, kerana syaitan itu bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Maka pada ayat yang ke-61 ini Allah memerintahkan pula kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Wa ani'buduni, dan hendaklah kalian semua beribadat kepadaku, menyembahku. Maka ayat ini ada perintah dari sudut Allah memerintahkan kita menyembah Dia, bukan menyembah syaitan seperti ayat yang sebelumnya. Yang seharusnya sepatutnya kita lakukan adalah menyembah Allah yang satu, beribadat kepadanya. Okey, apa maksud wa ani'buduni? Kalau kita lihat pada nota yang berikutnya, maksud menyembahku itu yang pertama dari sudut ibadat itu sendiri. Maksudnya kita beribadat ni menyembah siapa? Menyembah Allah kah? Menyembah makhluk kah? Okey, itu dari sudut ibadat itu sendiri. Maksud yang kedua di dalam maksud wa ani'buduni adalah sekalipun kita menyembah Allah, beribadat kepada Allah, tetapi ibadat yang kita lakukan di dalam ibadat itu mestilah semata-mata kerana Allah. Itu termasuk dalam wa ani'buduni. Dua lah, merangkumi dua makna. Yang pertama, ibadat itu sendiri. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Okey. Solat kerana siapa? Kerana Allah. Dia termasuk di dalam wa ani'buduni. Okey. Menyembah Allah ini juga, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk kita luaskan makna menyembah, beribadat
Perkataan ibadah. Perkataan ibadah secara bahasa bererti al-khudu'. At-taslim wal khudu', iaitu merendah diri dan tunduk. Okey, itu makna dari sudut bahasa. Tetapi makna dari sudut istilah yang sangat penting, apa itu ibadat? Ialah semua perkara yang Allah cinta, yang Allah redha. Sama ada ia berbentuk kita berkata-kata, dia berbentuk ucapan. Ucapan yang kalau kita kata Allah suka, Allah redha, Allah cinta, itulah ibadat. Ataupun mana-mana perbuatan yang Allah suka, yang Allah redha, sama ada ia zahir ataupun batin, dia termasuk dalam ibadat. Maksud dia, mulut kita ni, kita boleh gunakan ia untuk jadikan ibadat. Apa yang Allah suka daripada ucapan kita, lidah kita? Zikir, sebut benda yang baik, berdakwah, mengajar, mencegah orang buat benda yang buruk, mengajak orang buat yang baik. Maka itu ibadah tak? Dia termasuk dalam ibadah. Perbuatan kita, kita bergerak, kita berjalan, kita buat apa-apa pun, kalau Allah suka, ia termasuk dalam ibadat. Termasuklah dalam bab urusan hati. Hati kita ni boleh jadi tempat ibadat. Macam mana? Kita letakkan dalam hati kita ikhlas mata-mata kerana Allah, ibadat daripada hati. Hati kita ni menambahkan rasa takut kepada Allah, letakkan takut, jadi ibadat. Hati ini dia lapang, dia tidak ada dendam, dia tidak ada hasad, itu juga termasuk dalam ibadat. Dalam erti kata yang lain, ibadat ni dia luas maknanya, ada secara khusus dan ada secara umum. Okey. Daripada ayat ini, selepas Allah sebut tentang beribadat kepadanya, Allah bagi tahu inilah jalan yang lurus. Okey. Jadi kita tengok pengajaran dia. Dekat pengajaran ayat ni, sedikit sebanyak dia akan membantu kita memahami juga keterangan ayat. Ada dua. Yang pertama, sesungguhnya daripada ayat ni kita dapat belajar jalan yang lurus itu adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menunggalkan Allah dari segala sesuatu. Itulah maksud jalan yang lurus, salah satu darinya. Jadi doa yang kita selalu minta tiap-tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah bagi petunjuk, Allah bimbing kita supaya kita sentiasa mengesakan Allah. Maka kalau ditanya apa itu maksud jalan yang lurus, maka ayat 61 ni memberikan jawapan. Jalan yang lurus itu adalah jalan kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Okey, pelajaran yang nombor 2 kita dapat belajar pada pagi ini, kalau ada jalan yang lurus, mesti ada satu lagi jalan, iaitu jalan yang bengkok, jalan yang tak lurus. Jalan yang tak lurus itu ikut jalan siapa? Ayat yang sebelumnya terang. Jalan siapa? Jalan syaitan. Jalan yang kita kena ikut, kita mesti hidup di atas jalan itu adalah jalan Allah, jalan yang lurus. Tapi kalau siapa ikut syaitan, taat syaitan, maka dia ikut jalan yang bengkok. Okay. Berdasarkan dua pengajaran ini, apa tindakan yang kita perlu ambil? Kalau ada mana-mana tindakan yang kita dah jalankan, kita dah ambil, mohon lagi kita kata apa, petunjuk dan bimbingan dari Allah supaya kita boleh sentiasa istiqamah. Kalau ada yang belum sempurna, sempurnakan. Okay. Tindakan yang pertama yang boleh kita usahakan dengan rahmat Allah adalah menjauhi mana-mana pemikiran, perkataan, perbuatan yang boleh menjatuhkan kita
kepada syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil antaranya adalah riya, sum'ah, terutama syirik besar ni. Zaman moden ni, walaupun zaman kita moden, tapi syirik masih lagi boleh berlaku. Masih lagi boleh berlaku. Mungkin orang tidak menyembah patung tu secara depan-depan, tetapi kalau dia percaya kepada perbuatan khurafat, contoh dia kata, kalau dulu ada, contoh dia kata, kita kena mandi bulan Safar ni di satu tempat, kalau kita tak mandi dia, maka nanti datang sial. Itu termasuk dalam syirik. Kenapa jadi syirik? Kerana kita telah menentukan sial ke tak sial pada satu perbuatan. Sedangkan sial ke tak sial ke, malang ke tak malang, ia berada pada pengetahuan Allah, ada pada Allah. Contoh, ataupun kita percaya kepada khurafat-khurafat, percaya kepada makhluk-makhluk ini ada penjaga-penjaga dia yang menjaga hutan ke, ada dewa laut ke, ada dia macam-macam. Jadi banyak syirik-syirik yang perlu dipelajari lah. Jadi kita dalam pengisian ni kita tak dapat nak terangkan dengan lebih lanjut syirik yang besar. Begitu juga zaman moden ni, perbuatan yang meramal-ramal. Meramal-ramal ada juga boleh jatuh syirik ya. Contoh ilmu moden ni dia panggil ilmu mengira-ngira tarikh lahir. Contoh kan, awak lahir bulan berapa? Bulan 5. Awak nak cari pasangan jangan bulan 5, bulan 12 dia kata. Kenapa bulan 12? Dia kira lahir bulan berapa, tarikh berapa. Oh, dia kata awak ni batu, maka pasangan awak mesti air, dia kata. Itu pun termasuk dalam perbuatan boleh menjatuhkan kepada kesyirikan. Jadi kita kena belajar tadi, kena adalah masjid at-taqwa menyediakan pengisian yang membantu kita faham syirik ni apa. Kadang-kadang kita bercakap kadang-kadang pun boleh bawa kepada syirik. Contoh ni boleh jatuh, saya kata boleh jatuh kepada syirik. Contoh kita kata kita mesti buat sesuatu kerana Allah dan kerana bangsa. Contoh, kalau kita masuk kerana Allah, kerana bangsa, kena tengok perkataan tu, adakah dia sama level? Contoh dia sepatutnya kena sebut kerana bangsa itu, kerana negara itu sebawah lagi. Yang pertama kerana Allah, itu yang paling tinggi sekali. Lepas tu banyaklah perkataan-perkataan lain. Contoh kita percaya, ubat ni kalau aku makan mesti boleh garanti sembuhnya, dia kata. Contoh, jadi kita kena tanya, awak percaya ubat tu menyembuhkan ke Allah yang menyembuhkan? Contoh, dia kena clarify. Itu contoh-contoh. Kadang-kadang ada benda yang ringan harian tapi boleh jatuh kepada syirik. Tindakan kita yang kedua, seperti saya sebut tadi, kalau kita sekarang ni dah memang tidak mensyirikkan Tuhan, kita buang benda khurafat, kita tak percaya kepada ramalan-ramalan, tak percaya kepada kesialan contohnya, maka kita kena sentiasa minta kepada Allah hidayah, at-taufiq, hidayah dan taufik kepada Allah supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Tindakan nombor 2 ni sebenarnya kita dah aplikasi dia di dalam doa suratul Fatihah. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-62. Ini adalah ayat yang terakhir berada pada nota kan. Lepas tu habis nota yang ketiga. Tak tidurlah saya 2 hari ini. Nak tunggu nota minggu depan. Tak apa, tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya sedia berkhidmat kerana Allah untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Maka undilah saya. Okey, tak adalah puan, saya gurau. Okey, ayat yang ke-62. Okey, ayat 62 ni Allah memberikan kita jawapan kenapa tak boleh menyembah syaitan. Tadi kita dah sebut, kerana syaitan jalan dia lain dengan jalan Allah.
Kenapa kita tak boleh menyembah syaitan? Kerana Allah beritahu sebelumnya syaitan tu musuh bagi manusia. Jadi ayat 62 Allah memberitahu kepada kita, kau nak tahu tak? Syaitan tu adalah musuh yang betul-betul kepada manusia. Ayat 62 kata, inilah bukti dia. Ini bukti syaitan itu musuh kepada manusia. Maka Allah pun berfirman. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Ayat 62 Allah membuat penegasan. Tuan-tuan, Allah ni dia punya nak tarik perhatian kita ni, nak bagi kita percaya sangat-sangat ni, dan ia bukan main-main ni. Maka Allah menggunakan dua penegasan dekat ayat nombor 62. Penegasan tu kat mana? Ada pada perkataan laqad. Huruf la tu penegasan yang pertama. Qad adalah penegasan yang kedua. Dan sesungguhnya benar-benar. Saya tertinggal perkataan benar-benar. Jadi itu sekali tambah. Dan sesungguhnya benar-benar syaitan itu telah menyesatkan ramai golongan antara kamu. Inilah ayat yang menjelaskan 60 sebelum ni. Kalau kau nak tahu syaitan itu musuh pada kamu, dia telah berjaya kata Allah. Ni nak cakap sungguh-sungguh ni Allah kata ni. Sampai Allah guna dua penegasan. Syaitan itu telah menyesatkan adalla. Adalla tu kan macam bolin kan. Bola tu maknanya menyesatkan. Macam mana kita tahu perkataan ramai. Kathira tu menunjukkan kepada ramai. Jibilan, kita tengok jibilan, kalau tengok pada keterangan ayat berikutnya tu, dekat nota yang berikutnya, jibilan dia seperti membawa maksud makhluk dan kumpulan yang besar. Jibilan. Tuan-tuan, ini Allah bagi tahu. Allah yang bagi tahu bahawasanya telah terbukti syaitan itu telah menyesatkan ramai, bukan sikit. Kalau kata bukan sikit tapi ramai. Lepas tu Allah pun kata, afalam takunu ta'qilun? Tidakkah kamu berfikir dia telah menyesatkan ramai manusia? Kamu tak fikir ke dia tu layak ke tak layak untuk kamu ikut dia, untuk kamu taat dia? Kenapa kamu sembah dia sedangkan dia tu menyesatkan ramai manusia? Itu yang Allah kata, tidakkah kamu berfikir? Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-62 ini? Kita ada dua pengajaran yang dapat kita ambil di kesempatan waktu yang ada ini. Nombor satu, P1 tu dia tak ada kena-mengena dengan mana-mana kod kod tak mundi tak ada P1. Sesungguhnya syaitan telah menyesatkan ramai manusia. Betul tak? Allah bagi tahu. Kalau kita baca dalam ayat lain pun banyak. Okey. Nombor 2, P2. Sesungguhnya sesiapa yang mengikuti syaitan dalam kesesatan, maka dia sebenarnya tidak ada otak, kata Allah. Faham tak maksudnya? Allah kata, ramai dah syaitan tu sesatkan. Kenapa kau tak fikir? Maksudnya, orang yang ikut syaitan ni memang dia ini walaupun ada akal, walaupun Allah baginya otak, tapi dia tak memikirkan. Yang jadi musuh pada kamu, yang menyesatkan kamu, itu yang kamu nak ikut dia. Kenapa? Di mana otak kamu? Kata Allah Azza wa Jalla. Maka tamatlah ayat yang berada pada nota yang ketiga. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada ayat yang berikutnya, ayat nombor
Tapi kita ada sedikit lagi waktu. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Tak apalah, hari ni kita sampai ayat nombor 62 je lah. Nanti insya-Allah minggu depan saya usaha dengan sedaya yang mungkin, dengan kudrat yang ada, dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, untuk menyerahkan nota yang terakhir bermula daripada ayat nombor 63 sehinggalah ayat nombor 83. Okey, jadi ayat yang 63 ni, tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, nanti kita belajar pada minggu depan. Setelah Allah menerangkan kesalahan manusia yang ikut syaitan tu, setelah Allah menerangkan ramai manusia yang ikut syaitan, maka ayat 63 Allah memberitahu tentang apa balasan nak bagi kepada orang yang ikut syaitan. Apa balasan Allah nak bagi kepada orang yang menyembah syaitan? Maka ayat 63 memberikan jawapannya. Kita baca ayat 63 tapi kita tak ulas dia. Kita akan sambung pada minggu depan. Kita tutup dengan ayat nombor 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okay, Allah pun menerangkan, Allah tunjuk secara dekat, inilah Jahannam, iaitu neraka Jahannam yang kamu dulu telah ingatkan masa hidup tentang neraka. Jadi ayat ni bagi jawapan. Siapa yang menyembah syaitan, dia ikut syaitan, dia tidak menyembah Allah, tidak ikut jalan yang lurus, maka ia akan melihat di depan matanya neraka Jahannam. Apa itu Jahannam? Adakah Jahannam seperti bahasa kita, Jahannam barang aku? Adakah itu maksudnya? Kita akan bincangkan pada minggu hadapan insya-Allah. Moga-moga pengisian kita pada pagi ini dua ayat, ayat nombor 1 dan ayat nombor 62 dapat menjernihkan lagi, dapat mengukuhkan lagi tentang betapa pentingnya kita berada pada jalan yang lurus, dan kita kena sentiasa minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang sentiasa mengajak kita supaya mengikuti jalan-jalan yang bukan lurus. Kita tutup pengisian kita pada pagi ini memohon keampunan Allah melalui tasbih. Mana-mana kita tidak tahu mana-mana percakapan kita, mana-mana isi niat kita dan sebagainya yang boleh mendatangkan dosa, maka kita mohon keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.